Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton dan para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita pada pagi ini. Jadi kita menyambung pengajian kita dalam surah An-Nisa ayat 43, iaitulah firman Allah Azza fi'ulahu, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Dan kita telah pun membincangkan bahagian pertama daripada ayat ini, iaitulah firman Allah Azza fi'ulahu, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Larangan orang yang mabuk untuk mendekati salat, yakni mendirikan salat. Kerana dia tidak ada akal. Kerana di antara syarat salat ialah berakal. Dan kita telah jelaskan ayat ini turun sebelum pengharaman arak secara total, yang juga kita telah bincangkan ayatnya bersamaan dengan ayat dalam suratul Maidah, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Ayat dalam surah Al-Maidah ayat 90 sehingga ayat 93, ini adalah ayat yang jelas mengharamkan arak secara keseluruhannya. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu taala nahiyan ibadahul mu'minina an ta'atil khamri wal maisiri wa huwa al-qimar. Allah melarang hambanya yang beriman daripada mengambil khamar, arak, dan perjudian. Ya. Iaitulah al-maisir, iaitulah al-qimar, perjudian. Dan makna al-maisir, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan larangan terhadap arak dan judi ini pada dua tempat. Yang pertama dalam suratul Baqarah, iaitulah ayat yang terawal turun berkenaan menjelaskan keburukan arak. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan arak dan judi, katalah, jawablah kepada mereka, pada keduanya itu ada dosa, ada perkara buruk yang besar, dan ada manfaatnya dari segi jual beli dapat getah, tetapi keburukan kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa memang mengikut neraca hawa nafsu manusia,
arak dan judi ini dia ada manfaat. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Bahkan dia perkara yang merosakkan akal, merosakkan harta. Ini kerana pada arak, kalau kita melihat kenapa arak ini dianggap dosa besar ataupun dihukum oleh Allah sebagai dosa besar, demikian juga judi sebagai dosa besar. Kenapa? Kerana kedua-dua maksiat ini sangat-sangat berlawanan dan bercanggah dengan maqasid syariah. Bagi mereka yang mengikuti kelas hari Selasa, mungkin mereka sudah pun mengetahui perkara ini. Seperti yang kita jelaskan bahawa dosa besar ini, dia adalah dosa yang paling rapat menyanggahi maqasid syariah yang utama. So kalau kita melihat arak adalah perkara yang secara langsung, directly, menjejaskan fungsi otak, fungsi akal. Ya, dengan mabuk itu dia menjejaskan fungsi akal. Dan akal, memelihara akal, hifzul aqli, di antara maqasid syariah yang daruriyah, yang mustahak, yang mesti. Itu 5 perkara: menjaga nyawa, menjaga agama, nyawa, keturunan dan maruah diri, akal dan harta benda. Dan perjudian pula secara langsung jelas dia adalah satu jenayah, satu dosa yang merosakkan harta benda. Yang harta benda ini di antara perkara yang syarak nak jaga. Sebab itulah kita dah bincang sebelum ni, Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita hukum hakam jual beli dan melarang riba. Jadi jual beli yang dibenarkan sahaja adalah jalan untuk kita memperoleh harta dan dalam masa yang sama untuk kita menjaga dan memelihara harta kita. Adapun dengan jalan yang tidak syar'i, walaupun mungkin mendatangkan harta, tetapi dia akan merosakkan. Kerosakan terhadap harta lebih banyak daripada kebaikan yang kita dapat daripada perjudian. Ya. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mendatangkan sejumlah riwayat, ya, yang menunjukkan larangan terhadap arak dan judi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, al-maisir huwa al-qimar. Kanu yataqamaruna fil jahiliyah ila maji'il Islam. Fanahahumullahu an hadhihi al-akhlaq al-qabihah. Yang dimaksudkan dengan al-maisir ialah al-qimar, iaitulah perjudian. Yang mana mereka bermain judi sehingga datangnya Islam. Lalu Allah melarang daripada akhlak yang keji ini. Ya. Daripada Daud ibn al-Husayn annahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyib yaqul kana maisiru ahli al-jahiliyyati bay'al lahmi bisyati wasyatain. Sa'id ibn al-Musayyib memberitahu bahawa maisir ahli al-jahiliyah ialah menjual daging dengan seekor kambing atau 2 ekor kambing, yakni riba. Jadi Sa'id ibn al-Musayyib mentafsirkan maisir ini termasuk dalam kategori judi ialah jual beli riba. وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار. Daripada Al-A'raj katanya al-maisir itu ialah memukul dengan qidah, tempat anak panah, bekas anak panah. Ni dia teka nasib, tengok siapa yang dapat tu menang, kan, di atas harta dan buah-buahan. Ni kalau hang tembak, hang panah terkena, dapat ke hang. Macam kita pergi fun fair lah, Taman Riang Ria. Banyak judi kat situ, kan. Pergi dekat supermarket, dia ada mesin. Masuk duit, lepas tu tangkap anak patung. Kalau dapat, dapatlah. Tak dapat, tak dapatlah. Pergi dekat fun fair tu, bayar. Bila bayar tu, tembak. Mana yang kau boleh tu, dapat. Kalau tak dapat, toket kedai tu untung dapat duit. Ya, kalau kita nampak benda tu simple, tapi ini adalah dosa yang besar. Ya, tak perlu tunggu nak pergi Genting Highland apa semua untuk buat dosa judi ni. Ya, di mana-mana pun. Bukan judi ni bukan mesti dalam bentuk down troop, ya. Ya, itu kita kena hati-hati. Sebab itulah kata
Rashid ibn Sa'ad dan Hamzah ibn Habib dari kalangan tabi'in. Hatta al-ki'ab wal-juz wal-bid allati tal'abu biha as-sibyan. Permainan-permainan kanak-kanak, buah dadu, ya, apa benda-benda yang kanak-kanak telok, yang kanak-kanak gunakan untuk bermain adalah judi. Maksudnya apa yang mereka buat, maksudnya siapa buat benda macam ni dapat hadiah sekian, walaupun mungkin sebiji telok, walaupun mungkin hanya sebiji bola, maka ianya adalah perjudian, ya, tidak boleh. Naam. Dan Allah Ta'ala juga larang dalam ayat surah Al-Ma'idah ini adalah Al-Ansab. Dan Al-Ansab macam kita dah sebut sebelum ni ialah hijaratun kanu yazbahuna qarabinahum indaha. Tempat untuk menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dan ini adalah syirik. Ini adalah dosa besar, iaitu syirik. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Adapun al-azlam ini adalah hiya qidahun kanu yastaqsimuna biha, menilik nasib. Al-azlam ni anak panah yang digunakan untuk tilik nasib. Ini juga adalah dosa besar. Nabi SAW kata, laisa minna man takahhana aw tukuhina lah aw tatayyara aw tutayyira lah aw tasahhara aw tasahhara aw tusahhira lah. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada kalangan umat kami orang yang pergi jumpa bomoh dan diperbomohkan untuknya bagi pihaknya, atau orang yang menenung benda-benda sial atau ditenungkan bagi pihaknya, orang yang buat sihir atau dibuat sihirkan bagi pihaknya, dia minta bomoh buat sihir untuk musuh-musuh dia. Barang siapa yang jumpa bomoh, tukang tenun, tukang tilik, lalu membenarkan apa yang dia cakap, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai teratur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka kita kena hati-hatilah, tak boleh, ya. Benda-benda macam ini adalah perkara yang Allah Ta'ala larang. Pada kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dia adalah najis daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu. Jauhilah. Fajtanibuh. Bukan sekadar tinggal, tetapi jauhilah. Jangan buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada kita buat benda-benda tersebut. Walaupun dengan jalan suka-suka, walaupun jalan seronok-seronok. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena mesti ambil perhatian. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Allah bagi tahu bahawa syaitan nak dengan amalan judi dan arak ini nak menghalang kita daripada mengingati Allah dan mendirikan salat, dan daripada kita berbaik-baik sama orang. Bahkan bila berlakunya mabuk, ya, bunuh orang, langgar orang mati, ya, tuduh orang yang bukan-bukan, ya. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasulah wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allah ingatkan bahawa sesiapa yang berpaling daripada arahan Allah dan Rasul, maka mereka ini akan diancam dengan azab yang sangat dahsyat. Dan Rasul telah pun menyampaikan. Dan itulah tugas baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan. Bila Rasul telah sampaikan, maka baginda telah melaksanakan tugas. Tugas kita adalah untuk taat. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wahdharu. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan awaslah. Fa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, Nabi suruh ikut kanan, kamu pergi ikut kiri. Nabi suruh toleh depan, kamu toleh belakang. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahawasanya yang wajib atas Rasul kami itu ialah penjelasan yang nyata, menyampaikan secara nyata, dan dia telah buat benda tersebut. Dia tidak akan rugi apa-apa.
tugasnya telah selesai. Tetapi kamu yang hati-hati, awas. Kamu yang akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat 93, sebab turun ayat ini ialah bila arak diharamkan, para sahabat tanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan mereka yang telah wafat sebelum pengharaman arak, yang mana mereka ni pernah minum arak. Jadi macam mana amal-amal mereka, kerana Allah Ta'ala sifatkan arak itu sebagai amalus syaitan. Maka Allah Ta'ala kata, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Tidaklah ada apa-apa kesalahan dan dosa ke atas orang yang beriman dan beramal salih disebabkan apa yang telah mereka makan dan minum sebelum pengharaman arak ini. Idza mattaqaw wa amanu, apabila mereka bertakwa dan beriman. Wa 'amilus salihat, dan beramal salih. Thumma taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa lagi dan beriman lagi. Thumma taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan ihsan, bersungguh-sungguh mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana walaupun mereka ni tak sempat untuk hidup di zaman arak diharamkan, tetapi mereka ini dalam jiwa mereka sudah pun Allah Ta'ala ketahui, jikalau mereka hidup pada masa ini, tentulah mereka akan tinggal arak, sebab mereka orang yang ihsan, yang tekun, yang bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Azza fi'ulahu. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka orang yang tekun dan sungguh-sungguh dalam agama. Dalam agama ni kita kena bersungguh-sungguh, kita kena tekun. Tidak boleh agama ni kita buat secara ala balai. Ya. Dan kita telah bincangkan bagaimana Nabi SAW telah melaknat arak ini, bukan sahaja yang minumnya, tetapi Nabi melaknat syaribaha wa asiraha wa mu'tasiraha, orang yang minum, orang yang perah, yang diperahkan untuknya, ya, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang memakan harga arak itu, orang yang yang membawa, yang dibawakan kepadanya arak. Ini semua dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi arak ni adalah barah penyakit dalam masyarakat yang mesti kita hapuskan. Ya. Hari ini orang bersungguh-sungguh untuk hapuskan rokok. Ya. Rokok ini bagus, memang kita kena hapuskan, kerana dia daripada musuh Islam yang merosakkan tubuh badan kita, penyakit kita. Tetapi rokok, keharamannya tidaklah seperti keharaman arak yang jelas qat'i. Ya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh untuk mengharamkan rokok, mengharamkan vape, kenapa tidak bersungguh-sungguh untuk mengharamkan arak? Ini adalah perkara yang sangat mendukacitakan berlaku dalam negara-negara yang menjenamakan diri mereka sebagai Islam. Tetapi hakikat keislaman mereka itu kita tidak tahu tang mana. Nak kata semayang 5 waktu pun ialah sekadar buat kempen lah, tapi tidak ada penguatkuasaan. Ya. Sekarang kita ada kempen bulan solat kebangsaan. Okey. Jadi yang tak solat kita nak buat apa? Ya. Adakah tak solat ni macam orang yang lewat masuk kerja? Bukan macam itu. Kan? Ini benda-benda yang kita kena fikirkan. Apa makna kita ini negara Islam? Sejauh mana Islam yang telah kita amalkan? Saban hari mahkamah perundangan mencabar kedaulatan Islam, kedudukan Islam. Ya. Perkara-perkara yang dianggap berlawanan dengan nilai keislaman negara sudah lagi tidak dianggap mengancam ketenteraman awam. Ya. Ini benda yang kita kena perhatikan. Maksudnya, apa maksud mengancam ketenteraman awam? Adakah mengancam ketenteraman awam ini bila berlaku rusuhan? Tak. Mengancam nilai, values. Itu yang
sebenarnya menjadi ancaman. Sebab itu Islam meletakkan hukuman yang berat kepada orang yang minum arak. Walaupun dia tak buat apa, walaupun dia tak bawa kereta, dia tak bunuh orang. Dia berkata, kalau dia minum arak seorang-seorang dalam rumah dia mabuk, kenapa kita nak pergi sebat dia 80 kali? Dia bukan kacau orang, duduk dalam rumah dia. Kalau dia kencing rata pun dia kencing dalam rumah dia. Kalau dia muntah pun muntah dalam rumah dia. Kita kata masalahnya kewujudan orang yang macam ini, dia mengancam. He is a threat to the value of society. Society's values, itu yang kita kata sacred values. Setiap masyarakat ni dia ada qiyam, value yang dianggap suci, yang mesti dijaga, dipelihara. Dalam Islam mengatakan bila kamu ada negara, kamu ada kerajaan, ini dia benda-benda yang negara, kerajaan kamu kena jaga. Apa dia? Yang kita sebut tadi 5 perkara. Agama, nyawa, keturunan dan maruah diri, akal dan harta benda. Ini dianggap sebagai essential values of Islamic society. Masyarakat Islam, ini adalah dia punya nilai-nilai yang mesti dimartabatkan, dipelihara, diwujudkan. Pertama, kita disuruh mewujudkan nilai-nilai ini. Wujudkan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Maka sebab itulah disuruh mendirikan salat, disuruh menutup aurat, melaksanakan perintah agama. Kita kena wujudkan suasana masyarakat yang melaksanakan suruhan agama. Yang kedua, kita diperintah supaya memelihara apa yang telah ada. Apa yang telah ada daripada nilai-nilai agama ini mesti dipertahankan. Mesti dijaga. Jangan sampai ia pudar dan lenyap. Dan yang ketiga, menghapuskan apa-apa ancaman terhadap nilai ini. Demikian juga nilai menjaga nyawa. Nilai menjaga keturunan dan maruah diri, kehormatan diri, nilai akal. Maka sebab itulah kita disuruh untuk belajar. Ya, dan pelajaran itu diletakkan nilai-nilainya, apakah bentuk pembelajaran yang mewujudkan akal yang sihat dan sejahtera. Allah Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini ilmu yang berteraskan kepada wahyu. Tak kira apa bidang ilmu tersebut. Walaupun dia adalah ilmu yang orang sekarang panggil sebagai ulum insaniyah. Human knowledge. Ilmu yang berasaskan kepada pengkajian manusia. Tetapi ilmu ini tidak boleh dipisahkan daripada otoriti wahyu. Ini penting. Ya. Ini penting sebab tu sekarang kita ada gerakan Islamization of knowledge, of human knowledge, supaya mengembalikan ilmu-ilmu ini kepada otoritinya. Kita jangan anggap bila ilmu ini dibina atas kajian kita, pemerhatian kita, maka kita tak perlu merujuk lagi kepada wahyu. Tidak. Tuhan kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dengan nama Tuhan kita kena baca. Kan? Kita kena menjaga harta benda. Mewujudkan cara-cara untuk mendapatkan harta dengan halal, cara yang halal. Memelihara institusi-institusi harta yang halal dan menghapuskan apa-apa bentuk ancaman terhadap harta-harta yang halal ini dengan perjudian dan sebagainya. Orang kata mereka tu pergi genting hailan, mereka tak kacau, mereka bayar cukai dan sebagainya. Tidak. Mereka mengancam nilai agama. Yang mana agama itu adalah agama bagi wilayah persekutuan. Agama bagi negeri Pahang. Agama bagi negeri-negeri majoriti di Semenanjung. Ialah agama Islam. Agama negeri. Maknanya negeri itu kalau dia ada kad pengenalan macam kita, di bawah kad pengenalan tu tertulis warga negara Islam. Macam itulah kad pengenalan negeri tersebut. Pahang, negeri Islam.
Wilayah Persekutuan, negeri Islam. Negara Malaysia, negara Islam. Islam itu tercatat dalam identiti kad bagi wilayah-wilayah negeri dan negara kita. Ya. Jadi adakah dia sekadar untuk ditulis sebagai memenuhi ruang dalam kad pengenalan? Ni benda yang kita kena hati-hati. Ya, mempertahankan identiti negara. Mempertahankan Islam, inilah nilai patriotisme yang paling mustahak yang mesti kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita, bahawa tanah Melayu ini selama-lamanya dulu, kini dan selama-lamanya insya-Allah adalah tanah bumi Islam. Tamadun kita, kegemilangan kita bermula dengan Islam. Kita menuntut kemerdekaan, kita menghambat dan menghalau keluar penjajah supaya kita boleh bebas mengamalkan Islam. Itu matlamat kita sebenarnya. Yang mesti dibaca dengan tindak tanduk pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Mesti dibaca dengan latar belakang sejarah tanah Melayu ini sendiri. Ini semua benda yang kita tak boleh abaikan. Ya. Walaupun dalam praktik kita tak nafikan ada kekurangan, kepincangan, maka sebab itu kita kena sempurnakan. Kita kena betulkan mana yang silap, kena sempurnakan mana yang kurang. Ya. Kekurangan, kesilapan itu tidak boleh membatalkan prinsip asal dan prinsip asas. Yang diambil kira ialah prinsip asas. Kesilapan dalam praktik pada perincian ini tidak boleh dianggap sebagai menafikan prinsip asal. So, ini perkara yang penting sebenarnya bila kita cerita pasal hukum undang-undang yang macam ini, ya. Jadi golongan para sahabat ni tanya Nabi SAW, maka turunlah ayat ini bahawa mereka itu telah pun mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. So itu refresh daripada apa yang kita baca daripada tafsiran ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Maidah bergandingan dengan ayat dalam surah An-Nisa ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Sebab hatta memansubkan fi'il mudhari'. Jadi dia mansub dengan hazfin nun, ta'lamu ma taqulun. Kemudian sisi kedua daripada sisi kedua daripada makna ayat ini ialah firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan janganlah, wala di sini wala taqrabus salata wa antum junuban. Itu maksud dia. Dan janganlah kamu hampir kepada salat dalam keadaan kamu junub. Itu maksud. Wala yani ataf di sini ialah wala di sini ataf kepada taqrabu. So wala taqrabus salah, wala taqrabus salata wa antum sukara, wala taqrabus salata wa antum junuban. Janganlah kamu hampir mendekat kepada salat. Jangan kamu mendekat kepada salat dalam keadaan mabuk, dan jangan kamu mendekat kepada salat dalam keadaan kamu junub. Jadi junub ialah hadas besar. Di sini ayat ni kita akan bincang juga berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan bersuci daripada hadas. Ya. Apa itu hadas? Hadas ialah satu keadaan maknawi yang bukan hissi, yang bukan fizikal, yang ada pada tubuh badan kita yang menghalang daripada sahihnya salat. Itu makna hadas. Dan hadas, kebanyakan ulama membagikan hadas kepada dua.
kepada dua jenis. Yang pertama hadathun akbar, yang kedua hadathun asghar. Ayat ini akan kita bincangkan dalamnya hadathun akbar dan hadathun asghar. Hadathun akbar ialah yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi. Yang ini tidak ada cara untuk menghilangkannya daripada badan dan mengangkat hukumnya kecuali dengan cara mandi. Mandi yang disebut sebagai mandi wajib atau mandi junub. Mandi hadas. Manakala hadas kecil ialah hadas yang dihilangkan dengan cara wuduk. Hadas kecil yang dihilangkan dengan cara wuduk. Itu. Dan sebagian ulama membahagikan hadas ni kepada 3. Kan dia kata akbar, kabir dengan saghir. Ataupun asghar. Jadi dia ada 3. Akbar dia kata yang cara mengangkatnya adalah mandi dan tidak boleh diringankan dengan wuduk. Orang tidak boleh diringankan dengan wuduk. Dia ada keadaan hadas besar ni, kalau kita ambil wuduk, tidak dimakruhkan kita melakukan beberapa perkara yang kita akan sebut ni. Jadi hadas besar yang akbar ialah haid dan nifas. Yang ini tidak ada cara untuk meringankannya dengan wuduk. Yang kedua hadas kabir, hadas besar, iaitulah junub. Junub ni dia boleh diringankan dengan wuduk, seperti orang yang junub nak makan atau nak tidur tanpa mandi, ataupun dia nak mengulang hubungan seksual. Maka dibenarkan dengan cara dia untuk menghilangkan kemakruhan makan atau tidur dalam keadaan junub, dialah dengan cara dia ambil wuduk. Itu disebut hadas kabir. Dan tetapi untuk menghilangkannya secara terus, mestilah dengan mandi juga. Dan ada hadas asghar, iaitulah wuduk yang dihilangkan dengan wuduk sahaja. Itulah yang perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang kita tahu. Baik. So itu juga cara para ulama membincangkan pembahagian hadas. Yang pertama tadi, bahagi hadas akbar dengan asghar ni yang masyhur, yang famous. Yang kedua itu yang disebut oleh Al-Khatib Al-Syarbini dalam Al-Iqna'. Naam. So dia kata wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan janganlah kamu dekat dengan salat dalam keadaan kamu junub. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini la tadkhulul masjida wa antum junubun illa abiri sabilin. Maksud dekat dengan salat bagi orang yang mabuk tidak mendirikan salat. Dan boleh juga dimaksudkan dia tidak hampir dengan masjid dan tempat salat kerana orang mabuk adalah orang yang ada kemungkinan besar untuk mencemarkan tempat salat. Maka demikian juga orang yang junub. Bukan sahaja dilarang daripada mendirikan salat, tetapi dilarang hampir ke tempat yang dikhususkan untuk salat, iaitulah masjid. Berdalilkan firman Allah, illa abiri sabilin, kecuali dengan sekadar melintah. Kerana kalau kita kata orang yang larangan untuk orang yang junub di sini hanyalah untuk tidak mendirikan salat, tak betul. Jadi Allah Ta'ala daripada awal Allah Ta'ala sebut la taqrabu, jangan kamu hampir, jangan kamu dekat kepada salat. Allah Ta'ala tidak kata la tuqimu atau la tuaddu salah, as-salah. Tapi la taqrabu, kerana kedua-dua golongan ini dilarang bukan sekadar daripada dia mendirikan salat, bahkan dia tak boleh hampir dan mendekat ke tempat salat. Iaitulah masjid. Kerana orang mabuk, dia berkemungkinan besar akan mencemarkan masjid dengan muntahnya, dengan apanya. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Itu satu. Demikian juga orang yang junub, wala junuban hatta taghtasilu. Dan janganlah kamu hampir ke tempat salat, jangan kamu masuk ke masjid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya la tadkhulul masjidah wa antum junubun, dalam keadaan kamu junub, illa abiri sabilin, kecuali kamu lalu melintah dan tidak duduk dalamnya, sekadar melintah. Dan syarat melintah ini mestilah jikalau dia tidak ada jalan lain. Ataupun dia terpaksa guna jalan tersebut kerana nak lari daripada orang jahat dan sebagainya.
Adapun dia ada jalan lain yang dia boleh lalu tanpa melintas di dalam masjid, kawasan masjid, maka tidak boleh dia melintas dalam masjid dalam keadaan dia hadas besar. Dia dalam keadaan junub. Ya. Dan tafsiran ini, larangan orang junub masuk ke dalam masjid ini telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Anas ibn Malik, daripada Abi Ubaidah, Sa'id ibn al-Musayyab, Abi Duha, Atha, Mujahid, Masruq, Ibrahim an-Nakhai, Zaid ibn Aslam, Abi Malik, Amu ibn Dinar, Al-Hakam ibn Utbah, Ikrimah dan Al-Hasan al-Basri dan Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Ibnu Shihab, Qatadah dan lain-lain juga. Dan dikatakan sebab nuzul ayat ini ialah seperti yang diriwayatkan daripada Yazid ibn Abi Habib bahawa sekumpulan orang lelaki daripada Ansar, pintu mereka di rumah menghadap ke masjid. Dan bila mereka ada janabah, mereka tidak ada air, mereka nak ambil air, mereka tidak ada jalan untuk pergi ambil air untuk mandi melainkan kena melintas masjid. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, wala junuban illa abiri sabilin. Naam. Dan orang yang junub, ya, dia boleh melintas dalam masjid macam kita sebut tadi jikalau dia tidak ada jalan lain. Ya, demikian juga hukum ini terpakai, hukum larangan masuk duduk ke dalam masjid. So kita kena ada dua perkara. Yang pertama di sini an-nahyu 'anil mukfi fil masjid. Larangan daripada duduk diam dalam masjid. Duduk berhenti dalam masjid. Jadi kalau dia lintas, dia berhenti berdiri tak boleh. Dia kena lintas terus. Dan kalau kata dia ada pintu sini dengan pintu sini lebih dekat untuk dia keluar. Tapi dia sengaja pergi ambil pintu yang jauh, main pusing, tak boleh. Ya. Sebab masjid ni kita kena jaga dan pelihara macam yang telah kita bincangkan dulu masa kita tafsirkan surah An-Nur. Kita dah bincangkan sejumlah hukum hakam berkaitan dengan masjid. Betul tak? Kalau tak ingat pun angguk sajalah sebab nota dah bagi, kelas pun dah kita ajak kan. Baik. Jadi demikian juga hukum ini kata para ulama. Allah Ta'ala sebut tentang orang yang junub. Bagaimana orang yang hadasnya lebih besar daripada junub, iaitulah haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas dilarang untuk duduk dalam masjid juga kerana ini adalah isyarat nas secara qiyas aula, secara aula. Kalau orang yang junub yang hadasnya lebih rendah daripada wanita yang haid, maka wanita yang haid dan nifas, hadas mereka lebih besar. Macam yang kita kata tadi, Khatib Asy-Syarbini punya pembahagian, haid dengan nifas tu hadas akbar. Junub ni hadas kabir. Dia second degree. Yang third degree barulah benda-benda yang membatalkan wuduk. Okay. So, haid dan nifas, dia adalah hadas yang at the first degree, the highest level of hadas. So, kalau the second level of hadas, even the second level of hadath, the people who has this kind of hadath also prevented by God from entering the mosque, daripada masuk duduk dalam masjid. Tentulah yang the highest level lebih utama lagi. Kan, lebih lagi dilarang. Ya. Adapun hadis Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha mengambil kain ataupun tikar daripada masjid. Ini kerana rumah Nabi bersambung dengan masjid dan Aisyah boleh suar tangan dia. Ya. Jadi kalau dia lalu, sekadar lalu kerana keperluan atau dia huluk tangan dalam masjid untuk ambil barang, itu tidak mengapa. Tapi asalnya orang perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, dia tidak boleh duduk dalam masjid. Masuk duduk dalam masjid tak boleh. Kan, kalau dia ada kelas pengajian dan sebagainya, tidak boleh. Apatah lagi zaman kita sekarang ni tidak ada keperluan untuk buat begitu. Perempuan yang haid dan nifas, dia boleh follow secara online. Maka tidak ada keperluan untuk kita taklid pendapat yang memberi rukhsah perempuan yang haid dan nifas
masuk dalam masjid dan seumpama dengannya. Kerana sedangkan Nabi SAW ketika solat akhir raya, ya, Nabi bukan solat dalam masjid pun, Nabi solat di tanah lapang. Itu pun dalam hadis, wa ya'tazilna al-huyyad al-musalla. Wanita-wanita yang haid menjauhi daripada kawasan solat. Dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau tempat solat hari raya yang bukan dalam masjid pun, Nabi suruh orang perempuan ya'tazil, menjauhkan diri daripada kawasan solat. Dia pun duduk di belakang untuk dengar khutbah sahaja. Maka apatah lagi masjid yang memang dikhususkan untuk solat 5 waktu, yang lebih mulia, lebih afdal daripada tanah lapang yang digunakan untuk sementara waktu. Jadi ini di antara hujah-hujah para ulama yang begitu kukuh, yang begitu mantap, yang begitu hebat dalil-dalilnya, ya, mengikut bertepatan dengan dalalah Al-Quran dan sunnah nabawiyah. Naam. Baik. Dan dalam hadis yang dhaif, Nabi SAW bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Aku tidak halalkan masjid untuk wanita haid dan junub. Walaupun hadis ni pada sanadnya ada sedikit kelemahan, tetapi dalalahnya telah disokong oleh ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain yang kita sebutkan tadi. Naam. Terdapat tafsiran yang kedua bagi ayat ini. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Mereka tafsirkan makna ayat ini ialah diriwayatkan daripada Zir ibn Hubaish, daripada Ali ibn Abi Talib, maknanya la yaqrabus salata illa an yakuna musafiran tusibuhu al-janabah fala yajidil ma'a fayusalli hatta yajidil ma'. Iaitulah orang yang dalam keadaan junub ketika dia musafir, maka dia boleh tayamum sehingga dia dapat air dan solat dalam keadaan tayamum tersebut. Seakan-akannya mereka yang mentafsirkan dengan makna yang kedua ini cuba untuk menggabungkan atau cuba untuk menghubungkan makna di hujung ayat. Itulah wa in kuntum junub wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tetapi tentulah kita kata tafsiran yang kedua ini kurang tepat. Kerana masalah junub telah dinyatakan dengan jelas, terang di hujung ayat. Maka tidak perlu Allah Ta'ala untuk menyatakannya secara tidak jelas di awal ayat. Ya? Kerana jelas hukum orang yang junub tidak dapat air, jelas dinyatakan di hujung. Ya? Itulah Allah kata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Hukum orang musafir yang tak jumpa air. Jadi musafir tak jumpa air ni tak kiralah dia dalam keadaan hadas kecil ke, hadas besar ke, Allah Ta'ala sebut orang yang sakit, orang yang musafir. Ya. Kemudian orang yang datang daripada tempat pembuangan air kecil atau air besar, orang yang menyentuh perempuan. So di sini keadaan orang sakit dan orang musafir umum, tak kira hadasnya hadas kecil atau hadas besar. Ya. Maknanya dia boleh tayamum walaupun dia tak jumpa ayat. Kalau dia tak jumpa ayat. Ya, jadi tidak perlu lagi ditafsirkan dengan ayat yang pertama ini, bahagian yang pertama ini, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan inilah yang ditarjahkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Fata'wilul ayah, maka makna ayat ini secara keseluruhan ialah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabul masajida lis-salati musallina fiha wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hampir ke masjid untuk salat
dalam keadaan kamu salat di dalamnya dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu cakap. Wala taqrabuha aidan junuban, dan jangan kamu hampirinya juga dalam keadaan junub, hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi. Illa abiri sabil, kecuali kamu hanya melintas. Al-mujtazu marran wa qat'an, kamu hanya melintas. Inilah makna ayat yang sahih. Naam. Dan inilah pandangan jumhur ulama. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang daripada kita salat dalam keadaan yang tidak sempurna ini, dan daripada masuk ke tempat salat dalam keadaan yang tidak sempurna itu. Naam. Dan Allah Ta'ala mengatakan hatta taghtasilu, yakni yang menghalalkan untuk dia masuk masjid dan solat ialah dia mandi janabah. Jadi tidak boleh dia masuk masjid melainkan mandi janabah. Dan inilah pandangan ketiga-tiga mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad, kalau dia ambil wuduk, maka dia boleh duduk dalam masjid. Ala kulli hal, dalam pandangan mazhab Imam Ahmad dan dengan dalil-dalil yang sahih juga, mengatakan boleh orang yang junub kalau dia ambil wuduk dan dia ada keperluan untuk duduk dalam masjid, dia boleh ambil wuduk sahaja. Tapi ini tentulah pada zaman yang kita tak boleh bayang benda ni pada zaman kita di Malaysia pula, yang ayak kita ni hidup di keliling ayak, sungai, lautan, ayak pancok mai rumah kita, ya. Benda ini mungkin sukar untuk kita bayangkan, kecuali kalau kita duduk di negeri yang ayak bukanlah semudah macam tempat kita. Ya. Even kalau kita pergi di Arab Saudi sekarang pun, ayak bukan macam kita ayak duk mengalir daripada pipe saluran terus daripada empangan, daripada tangki besar dah. Ayak tu kena di bangunan rumah macam rumah kondominium ke apa, dia ada tangki. Macam kami duduk di asrama dulu pun dia ada tangki. Kena ada lori main angkut ayak bubuh dalam tangki tu. Kalau ada hari yang mereka terlupa nak main isi ke apa-apa ke, jenuh, kadang-kadang seminggu tak ada ayak. Kan? Jadi ini kita mungkin tak terbayang keadaan macam ni. Jadi rukhsah ni ada dalam keadaan para sahabah dulu pula. Masjid ni adalah tempat rutin harian utama, macam-macam aktiviti yang mereka nak kena buat, dan pusat center. Dia tak macam kita hari ni semua telah diasingkan daripada masjid, ya. Jadi kita kena faham situasi tersebut. Jadi kalau kita nak ambil pandangan yang kita kata memudahkan itu, adakah kita perlu pada pandangan tersebut? Kalau kita tidak perlu, kita ikut pandangan yang asal. Pandangan yang asal ialah kita menjauhi masjid dalam keadaan junub, kerana tidak susah untuk orang Malaysia ni nak mandi. Ya. Kalau dia junub atas lebuh raya pun, tidak ada halangan untuk dia berhenti mana-mana air nahar untuk dia mandi. Ya. Subhanallah. Kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi kita ikut hukum Allah Ta'ala, supaya dengan kita ikut hukum yang lebih hati-hati ini, kita lebih selamat dan lebih menepati kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum marda, dan jikalau kamu sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir, yang mana musafir ini keadaan yang memungkinkan untuk dia tak jumpa ayak. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seseorang kamu datang daripada tempat yang rendah. Tempat yang rendah ni ialah kinayah bagi tempat buang air. Buang air besar atau air kecil. Aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak jumpa air, tidak dapat air.
fatayammamu, maka hendaklah kamu menuju kepada sa'idan, permukaan bumi, tayyiban, yang elok, yang baik. Famsahu, lalu kamu sapulah. Famsahu biwujuhikum, dengan wajah kamu itu akan permukaan bumi tersebut. Wa aidikum, dan tangan kamu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Baik. Allah Ta'ala kata di sini beberapa keadaan yang membolehkan kita tidak menggunakan air ya untuk solat dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas. Kalau tidak jumpa air, yang pertama kalau dia sakit sakit yang tidak membolehkan dia menggunakan air. Sakit yang menyebabkan dia tak boleh guna air ni sama ada kalau dia guna air, penyakit itu akan menjadi parah dan boleh membawa maut, atau boleh menyebabkan, atau kalau tak bawa maut, dia akan menambahkan lagi sakit atau lambat sembuh. Kalau kena ayak, jadi lambat nak lega. Atau kalau dia kena ayak, maka akan menyebabkan kawasan yang kena ayak itu meninggalkan parut yang menjelekkan pada kawasan-kawasan tubuh badan yang terdedah, seperti muka, hujung tangan, hujung kaki. Ya, katalah dia ada luka di muka. Doktor kata kalau you ambil wuduk kena ayak, nanti jadi parut. Ya. Di parut tak elok. Orang demam campak masalahnya. Dia kata kalau kena ayak jadi parut masalah. Tak tahulah betul tak betul, tapi apa pun kena rujuk doktor lah. Kena rujuk doktor. Kalau doktor kata macam itu, dan kawasan yang akan berparut itu parutnya menjelekkan. Menjelekkan. Dan di kawasan yang terdedah seperti muka, tapak tangan, kalau bagi perempuan, bagi orang lelaki kawasan lengan, kawasan kaki, hujung kaki, ya. Maka ini menjelekkan, maka dibenarkan untuk dia tidak menggunakan air dan dia menggunakan debu tanah. Tayamum. Kalimah tayamum pada asalnya maksudnya menuju kepada sesuatu. Itu kita terjemah ayat tadi, fatayammamu, maka hendaklah kamu tuju ke arah sa'idan, permukaan bumi, tayyiban, yang baik, yang elok. Yang baik, yang elok. Sa'idan tayyiban, famsahu biwujuhikum, maka sapulah dengan tanah permukaan bumi yang baik dan elok itu wajah kamu, wa aidikum, dan tangan kamu. Yang kedua ialah aw ala safarin, atau di atas safar. Musafir. Musafir sama ada musafir panjang atau musafir pendek. Jikalau dia tak ada ayak untuk berwuduk, maka dia boleh tayamum, atau tak ada ayak untuk mandi hadas, maka dia boleh tayamum. Tetapi musafir ni dia ada dua keadaan. Yang pertama, musafir yang jauh yang membolehkan qasar. Dan dia tak jumpa ayak setelah dia mencari di kawasan sekitar. Ataupun ayak itu berada di tempat yang membahayakan nyawa, maka dia boleh tayamum dan tidak perlu dia ulang solat setelah dia jumpa ayak. Dia mandi atau dia wuduk, kemudian solat yang dia dah solat sebelum itu tidak perlu lagi untuk diulangi, tak perlu diqadha. Tetapi jikalau dia musafir yang singkat, yang tak cukup 2 marhalah, dan dia di kawasan yang kebiasaannya ada ayak tapi terputus bekalan air,
Ya. Ataupun kita kata kita di kawasan perumahan kita yang sepatutnya tempat ni mudah dapat air. Ya. Tiba-tiba terputus bekalan air. Ya, ataupun kita dalam perjalanan yang singkat yang sepatutnya kita boleh dapat air. Biasa kita bukannya pergi mengembara luar kota ke apa, tak, kita just pergi ke kejiranan sebelah. Kan? Naman Saradamai nak pergi Sungai Buloh. Kan? Taman Tun nak pergi KL. Tiba-tiba berlaku, wallahu alam macam mana, terputus air. Memanglah kita tak terbayang benda tu di Malaysia macam mustahil lah. Dalam zaman sekarang ni mustahil. Kan? Sampai air tak ada langsung. Tak terbayang. Kita nak bayang pun tak boleh di Malaysia ni. Memanglah kita cerita ni hanya sebagai anggaran saja. Bukannya benda praktikal pun dah. Jadi yang ini kita kata dia boleh tayamum. Tapi bila dia jumpa air, dia kena qada salat yang dia semayang dengan tayamum. Sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Intabihu. Tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum dia membolehkan salat. Sebab itu bila kita nak tayamum, kita tak boleh niat sahaja aku tayamum untuk mengangkat hadas. Tak boleh. Kita kena niat sahaja aku tayamum untuk membolehkan aku salat. Untuk membolehkan salat. Tayamum tidak mengangkat hadas. Apa dalil dia? Kita dah baca hadis ni. Masa ayat sebelum ni. Wala taqtulu anfusakum. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kan dia dalam keadaan junub. Lalu dalam satu peperangan dia jadi ketua. Dia tayamum sebab sejuk sangat. Dia tayamum, dia salat jadi imam. Lalu Nabi kata apa dekat dia? Nabi ketawa. Nabi kata, as-sallaita wa anta junub, as-sallaita bi ashabika wa anta junub. Adakah kau jadi imam dalam keadaan junub? Nabi ketawa. Jadi Nabi sifatkan Amr bin Al-As yang salat dalam keadaan tayamum sebagai junub. Maknanya tayamum la yarfa' al-hadath walakin yubihu as-salah. Dia tidak mengangkat hadas tetapi dia mengharuskan kita salat. Adakah kita kena ulang salat atau tidak kena ulang? Ada kondisi-kondisinya yang kita akan sebutkan. Sekarang kondisi yang musafir. Ya. Musafir, kalau dia musafir yang jauh dan di kawasan yang memang kebiasaannya tidak ada air, maka dia boleh tayamum dan tak perlu ulang salat. Tapi kalau musafir yang dekat di kawasan yang kebiasaannya ada air, maka kalau dia tayamum, dia jumpa air, dia kena qada balik salat yang dia salat masa dia tak ada air yang dia tayamum itu. Okey. Kemudian dia kata, Allah Ta'ala berfirman, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ. Atau seseorang kamu datang daripada tanah yang rendah, yang tenang, daripada permukaan bumi, yang ini adalah kebiasaannya tempat orang pergi melepas hajat. Jadi maksudnya kamu qada hajat lah. Kamu melepaskan tinja. Ataupun pergi sungai besar atau sungai kecil. Dan ini adalah hadas asghar. Jadi sebab itu kita kata, dipahami daripada ayat ni, kebolehan untuk tayamum merangkumi mandi wajib dan wuduk. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Maknanya orang sakit dan orang di atas musafir, dalam keadaan musafir, tak kira dia hadas besar atau hadas kecil, dia boleh tayamum. Kalau tak jumpa ayat. Maka tayamum tidak khusus untuk hadas kecil. Bahkan dia merangkumi hadas besar untuk membolehkan salat. Kerana hakikatnya tayamum tidak mengangkat hadas. So what's the difference? Dia bukan mengangkat hadas pun. Tayamum ni hanya untuk mengharuskan salat. So apa beza hadas kecil dengan hadas besar? Kerana hakikatnya tayamum tidak mengangkat hadas kecil dan tidak mengangkat hadas besar. Cuma dia membolehkan salat. So kenapa kita nak bezakan hadas kecil dan hadas besar?
Kalau kita nak kata tayamum hanya boleh untuk ada kecil, ada besar tak ada tayamum. Tak. Kan? Ni perbincangan fiqh macam ni kita kena faham dengan baik. Ya? Baik. Jadi di antara perkara yang menjadi hadas kecil yang tersebut dalam ayat ini ialah au jaa ahadun minkum minal ghaiti. Kita buang. Itu adalah perkara yang menyebabkan kita berada dalam keadaan hadas kecil. Dengar elok-elok. Buang ayat besar, hadas kecil. Ingat lah. Hadas besar yang kita sebut ialah haid, wanita yang haid. Bila dia habis haid, maka wajib atasnya mandi. Wanita yang nifas, kerana nifas adalah darah haid yang terkumpul. Junub ini sama ada keluar air mani, tak kira lah lelaki atau perempuan, keluar air mani, ya, atau dia memasukkan zakarnya, hasyafahnya, yakni kadar kepala zakarnya ke dalam kemaluan, lubang, dubur ataupun kubul. Atau orang yang dimasukkan ke dalamnya zakar tadi. Ni mereka ni adalah orang yang junub. Jadi suami isteri yang melakukan hubungan seksual, suami itu dikira junub, isteri pun dikira junub. Ya? Jadi ini adalah orang yang junub. Ya? Kemudian di antara hadas besar ialah yang ulama sebut yang mewajibkan mandi. Dia bukanlah hadas, tapi yang situasi yang mewajibkan mandi ialah mati. Orang mati kita kena bagi mandi. Ya. Nah. Jadi sebab itu orang mati jikalau tidak ada air atau tak dapat nak guna air, maka ditayamumkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, kalau mayat itu ditayamumkan, dia tak boleh disolatkan sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Cuma qaul yang muqabil asah, qaul yang satu lagi dalam mazhab Syafi'i ialah boleh disolatkan jikalau dia ditayamumkan. Maka sebab itu kita ambil qaul ulama Syafi'i kata, eloklah ambil qaul yang kedua yang mengatakan boleh disolatkan jenazah mayat yang ditayamumkan supaya menyenangkan hati keluarganya. Kerana kalau dah lah tak boleh mandi, tayamum saja, betul nak semayang tak boleh. Jadi macam rasa sedih lah kan. Walaupun tidak menghalang untuk kita berdoa kepadanya. Berdoa kepada Allah Ta'ala bagi pihaknya boleh je. Allahumma gfir lahu warhamhu, tak ada masalah. Solat itu. Kan? Jadi itu adalah beberapa perbahasan hukum berkenaan isu ini. Aw lamastumun nisa. Aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Dibaca dengan lamastumun nisa dan lamastumun nisa. Dibaca dengan lamasa dengan lamasa. Jadi apa makna menyentuh wanita di sini? Para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan makna lamastumun nisa atau lamastumun nisa. Pandangan yang pertama ialah maknanya jima'. Maknanya jima'. Yang ini makna di sini ialah jikalau kamu melakukan persetubuhan dengan isteri, aw lamastumun nisa. Kalau begitu makna ayat ni balik kepada hadas junub, hadas akbar. Ya. Tetapi kita kata kalau kita tafsirkan begitu, ini adalah pengulangan. Dan dalam tafsir kita kata at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mengasaskan makna baru lebih baik daripada menegaskan makna yang telah ada. Untuk junub telah termasuk dalam firman Allah Ta'ala wala junuban illa abiri sabilin. Jadi kalau kita tafsirkan juga la mastumun nisa ini dengan junub, maka dia akan jadi pengulangan junub dengan junub. Maka tafsiran yang pertama ini walaupun datang daripada sejumlah salaf dengan makna tersebut, tetapi tidak
kita kata kurang bersesuaian dengan konteks ayat. Ya. Pandangan yang kedua, ya, maksudnya ialah menyentuh yang selain daripada jima'. Yang menyentuh selain daripada jima'. Inilah pandangan yang dipilih oleh majoriti ulama fiqh, itulah mazhab yang 4. Maksud lamastumun nisa' di sini bukan jima' tetapi menyentuh wanita. Yang mana sentuhan wanita itu membawa kepada perasaan syahwat. Intabihu jayyidan. Pada kadar ini ulama bersepakat bahawa sentuhan yang membatalkan wuduk ialah al-lamsu bisyahwah. Sentuhan yang menjadi syahwat, yang membawa kepada jima'. Dia bukan jima' tetapi dia adalah sentuhan yang kita kata dia adalah perkara yang membawa kepada jima', sebab tu dia jadi hadas kecil. Seperti keluarnya air madhi adalah hadas kecil kerana dia adalah muqaddimah kepada mani yang merupakan hadas besar. See? Maka menyentuh wanita ini adalah membawa kepada hadas besar, itulah jima'. Maka sebab itu Allah Ta'ala jadikan dia sebagai hadas kecil. Kemudian para ulama mazhab yang 4 berbeza pandangan tentang bagaimana cara sentuhan itu yang kita nak anggap dia sentuhan yang membawa kepada syahwat. 4 mazhab sepakat sentuhan yang membatalkan wuduk ialah sentuhan yang syahwat. Kemudian mereka berbeza pada mentakifkan, memberi kaifiat. Sentuhan syahwat itu kita nak ambil kira dari sudut mana. Pandangan mazhab Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, sentuhan yang dianggap syahwat itu ialah sentuhan yang nyata, ianya muqaddimatul jima'. Yang memang dia adalah muqaddimah jima'. Bercumbu-cumbuan, berpeluk-pelukan. Yang memang tujuan dia buat peluk, bersentuh itu dia nak jima'. Kemudian tiba-tiba tak jadi, maka ketika itu dia disuruh wuduk. Itu maksud. Itu pandangan pertama. Kan? Pandangan yang kedua, ialah sentuhan yang menunjukkan syahwat walaupun dia bukan muqaddimah jima', seperti meramah tangan isteri, seperti mencium walaupun cium dahi dan sebagainya, maka itu adalah dianggap membatalkan wuduk. Ini adalah pegangan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad, sentuhan itu tidak semestinya wanita. Baginya sentuhan yang bersyahwat. Walaupun yang disentuh itu adalah lelaki, sama jantina sekalipun. Kalau dia rasa sentuhan dia menimbulkan syahwat, maka itu membatalkan wuduk. Orang kata, tapi ada hadis tak? Nabi SAW cium sebahagian isterinya, kemudian dia pergi salat tanpa ambil wuduk. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Kan? Baik. Pandangan yang keempat, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang paling luas. Syafi'i kata, untuk kita membezakan syahwat atau tidak syahwat, kita kena melihat kepada jenis al-malmus, benda yang dia pegang. Kalau yang dia sentuh itu adalah mahramnya, maka ini bukan syahwat. So, syarat yang pertama dalam mazhab Syafi'i nak bersentuhan yang batal wuduk ialah dia mestilah ajnabi, bukan mahram. Bukan mahram ni maksudnya isteri, perempuan yang boleh dikahwini atau yang tidak haram dikahwini secara mu'abbad. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat sentuhan itu mestilah tempat yang kebiasaannya menimbulkan syahwat. Maka tidak batal kalau dia sentuh rambut atau gigi atau tulang. Dan yang ketiga, mestilah anggota yang dia guna untuk menyentuh itu anggota yang boleh memberikan syahwat.
maka mestilah bersentuh langsung kulit ke kulit. Tidak ada penghadang atau penghalang. Ini 3 syarat. 3 syarat. Ya. Dia sentuh perempuan itu atau lelaki itu bukan ada hubungan mahram pada tempat yang kebiasaan menimbulkan syahwat, bukan gigi, bukan rambut, bukan tulang, dan kuku. Kuku. Kalau dia sentuh kuku, tak batal dia kata. Kalau letak jari ke kuku itu tak batal. Dia tulang. Gigi, letak ikat gigi. Rambut, tak ada. Yang dikira kulit. Dan mesti langsung, direct. Tidak ada lapik. So kalau cukup syarat ini, maka dia kira syahwat. Kalau tak cukup, dia kira sentuhan yang tidak bersyahwat. Okey? Tidak dia kira sentuhan yang bersyahwat. Dan perempuan yang dikatakan ajnabiyah itu mestilah dia wanita yang sudah mencapai had umur yang kebiasaannya menjadi dorongan syahwat bagi lelaki yang sederhana fitrahnya. Jadi sentuh budak kecil, budak perempuan kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, nanti tidak kena syahwat. Sebab yang ni, kalau yang bersyahwat ni orang yang penyakit pedofilia je. Kan? Tapi kalau budak itu dah besar, dah remaja, umur 9 tahun, 10 tahun ke atas, dah nampak macam perempuan. Walaupun mungkin dia belum datang haid 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun, yang boleh mendatangkan syahwat. Maka itu tak boleh lah. Kan? Apatah lagi yang telah baligh. Ya. Dan wuduk siapa yang batal? Ini ulama Syafi'i berbeza pandangan. Ada yang kata wuduk yang menyentuh sahaja yang batal. Wuduk yang disentuh tidak batal. Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah yang menyentuh dan yang disentuh, kedua-duanya batal. Sama ada sentuhan itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, sentuhan yang tidak sengaja tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah sentuhan yang sengaja. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, falam tajidu ma'an. Dan kamu tidak jumpa air. Tidak jumpa air ini sama ada air memang tak ada atau tak boleh guna. So, falam tajidu ma'an ni balik kepada yang datang daripada ghaib dan juga yang menyentuh wanita. Sebab mereka ni bukan tak boleh guna air, tapi sebab mereka tak jumpa air. Tak jumpa air. Orang yang sakit, orang yang musafir, mungkin dia tak boleh guna air. Orang musafir, kadang-kadang ada air. Tapi air yang dia bawa itu cukup untuk minum. Itu juga keadaan lupa nak sebut tadi. Dia bawa bekal air, tapi air tu tengok-tengok tinggal untuk minum. Kalau dia guna air ni untuk wuduk atau mandi wajib, habis tak ada air dan mungkin menyebabkan nyawanya melayang, mati kehausan. Maka tak boleh, dia kena simpan air tersebut untuk buat minum dan dia boleh tayamum. Ya, dia boleh tayamum. Okey. Adapun orang yang hadas kecil, yang kebiasaannya hadas kecil ini berlaku di kawasan yang biasalah rumah, duduk rumah. Tapi tak jumpa air. Tak ada air. Atau tak cukup air, macam yang sama juga kes orang musafir tadi. Dia ada air tapi air tu hanya untuk minum. Atau dia dalam keadaan situasi yang dia tak boleh nak guna air kerana terlalu sejuk atau terlalu panas. Ataupun dia dalam keadaan sakit. Ya. Baik. Dan kita akan huraikan insya-Allah taala hukum hakam tayamum ni pada kelas yang akan datang. Minggu selepas daripada minggu depan. Minggu depan kemungkinan besar tidak ada kelas. Kalau ada kelas pun mungkin kita tak dapat nak buat kelas yang lama. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang, sesi yang akan datang, hukum hakam tayamum. Kita akan bincangkan hukum hakam tayamum ni secara sedikit terperinci biiznillah taala, kerana dia hukum benda yang penting sebab banyak orang dia tahu, dan especially hukum hakam tayamum untuk orang sakit. Ini insya-Allah kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Untuk pagi ini sekadar itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Ada soalan ke?
Tak ada soalan? Atau tidak ada respon? Nama tak tahu. Ana cuba cek kalau ada soalan di Facebook, di YouTube. Takut admin tak perasan. Ada soalan. Baik. Larangan perempuan haid nifas masuk masjid. Masjid itu ada bilik kuliah khas lengkap kursi meja. Kalau bilik kuliah tu dalam masjid, tempat solat, tempat yang boleh i'tikaf, tak boleh lah. Tak boleh lah. Ya. Sebab tempat solat. Contoh macam masjid Masjid Besi misalnya. Masjid Sultan Mizan. Dia ada ruang kuliah di atas. Dia ada, tapi itu adalah tempat solat, ruangan solat. Tak boleh lah. Ya. Nah. Mandi sunat Jumaat. Sama macam kaifiyat mandi sama. Dari segi kaifiyat mandi yang sunnah, yang sunat sama. Ya, kaifiyat mandi. Cara mandi sunat hari raya, cara mandi, ialah ulama kata dia menghimpunkan di antara wuduk dengan mandi. Itu ringkasan dia. Tapi dari segi hukum berbeza. Mandi Jumaat hukumnya sunat. Tetapi untuk hari Jumaat disunatkan untuk kita mewajibkan mandi. Macam mana ni orang Melayu pakar lah. Orang Melayu expert buat ni. Kan? Lepas tu orang Melayu dulu dia kata malam Jumaat untuk berhubungan suami isteri. Pasal disunatkan pada hari Jumaat itu untuk dia mewajibkan dirinya mandi. Kan? Nah. Jadi kalau dia mandi wajib pada hari Jumaat, dia niat gabung dua-dua kali. Dia tak perlu niat asing-asing. Baik. Wajib tepuk tempat yang berdebu, tahan liwat dan kecam tempat berdebu. Ini kita akan bincang pada kelas yang akan datang, tapi Anda akan jawab di sini sebab soalan. Syarat debu tayamum itu tanah yang berdebu. Turab. Dia mestilah turab. Ya, mestilah turab. Jadi kalau dan turab tu tak semestinya diambil daripada tanah daripada permukaan bumi, tapi debu-debu tanah yang melekat di tapak kasut, di dinding. Ya, setengah orang dia baca hadis Nabi tepuk dekat dinding rumah. Dia ingat tayamum tu dengan batu dinding, bukan. Yang Nabi tepuk itu ialah debu-debu tanah yang melekat dekat dinding. Pasal padang pasir kan. Itu maksud dia. So dia tidak mesti daripada bawah permukaan bumi itu sendiri. Tapi kalau debu tu melekat dekat mana-mana, dekat dinding ke, dekat kereta ke, kita boleh tepuk. Jadi kalau dia khalis, dia tidak bercampur dengan bahan asing. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum tadi tiada air dan perlu ulang sunat atau jumpa dinamakan solat hormat waktu. Ya, dinamakan solat hormatan lil waqt. Dan hukumnya wajib. Solat hormat waktu wajib. Ya, maksudnya bila dia tidak boleh berwuduk dan dia dalam keadaan di tempat yang sepatutnya dia ada ayak, atau dia sepatutnya boleh guna ayak tapi sebab terlalu sejuk. Jadi sepatutnya bila sejuk kita boleh masak ayak jadi panas, tapi disebabkan dia tak sempat nak panaskan air atau sebagainya, maka dia solat dengan tayamum dan dia sejuk. Di Malaysia tak terbayang lah sejuk tu, kita pun tak terbayang sejuk. Kalau duduk di Saudi musim sejuk, ya terbayang lah sejuk tu macam mana. Kan, nak sentuh ayak pun tak boleh. Macam di Malaysia ni kita tak terbayang lah yang sejuk tu macam mana, panas tu macam mana. Pasal kita tak mengalami situasi tersebut. Ya, Malaysia ni berbeza. Ada banyak hukum hakam yang berkaitan dengan tayamum, kata hukum hakam ayak sejuk, ayak panas ni dia tak apa relevan sangat dengan keadaan Malaysia. Kan? Malaysia ni payah nak jadi kes kita nak kena tayamum, payah. Jarang lah. Kecuali dalam kes sakit. Majoritinya sebab sakit. Itu yang banyak berlaku lah.
Ya, sebab tu kita akan perincikan tayamum orang sakit tu insya-Allah taala. Jadi kalau dia solat yang dia nak kena ulang qada itu ialah solat yang masa dia tayamum tu dia panggil solat untuk hormat kepada waktu solat dan hukumnya wajib. Nah. Permainan yang punya unsur perjudian rasuah. Perjudian, bukan rasuah, rasuah lain. Judi ini ialah apa yang satu pihak untung, satu pihak rugi. Itu adalah judi. Ya, kita maksudnya bila kita main tikam misalnya, kan? Maknanya dia ada risiko untung dan rugi itu tak, orang kata apa? Tidak ada kepastian yang nyata. Tidak ada kepastian. Sebab tu Nabi larang bai' gharar. Jual beli yang ada unsur gharar. Maksudnya kita beli benda yang dalam bungkus kita pun tak tahu apa dia. Lah ni kan ada orang jual dia panggil apa? Surprise box lah apalah kan. Maksudnya kita tak tahu apa dalam tu. Beli lu. Mungkin kotak kosong. Mungkin barang tu berharga setimpal dengan harga yang kita bayar. Mungkin tak setimpal dengan apa yang kita bayar. Kan? Itu macam kita kata tadi pergi dekat supermarket, bubuh duit shilling dalam mesin, lepas tu cekau anak patung. Dalam tempoh tertentu. Kalau tak dapat, kena tambah duit lagi. So itu adalah perjudian. Itu adalah judi. Rasuah ni, rasuah ialah kita bagi dekat hakim atau pemerintah untuk mengambil hak orang secara batil. Itu rasuah. Perempuan yang baru mati, ya, dia junub lah. Orang yang masukkan zakat tadi junub. Ya, orang yang masukkan zakat tadi, dan dia buat dosa yang besar. Dosa yang besar, zikrofilia. Bolehkah mandi junub tayamum? Macam kita sebut tadi lah. Tayamum sama saja. Dia tak ada beza. Tayamum untuk mandi wajib pun sapu muka dengan tangan. Tayamum untuk wuduk pun sapu muka dengan tangan. Dia tak ada kalau mandi wajib kita nak kena berguling atas tanah, tak ada. Ya. Itu kita akan perincikan nanti. Naam. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.